Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke Sembang Didik bersama dengan dua orang hos yang cukup tampan dan juga cantik. Terima kasih. Wah, saya Ahmad Nazri. Dan saya Nisa K. Anda sedang menonton Sembang Didik di saluran Didik TV KPM. Baik Nisa, saya pasti ini merupakan salah satu episod yang ramai nanti-nantikan. Kerana apa tu Nisa? Kerana hari ini kita ada tetamu yang cukup istimewa. Kita nak membicarakan sesuatu yang saya kira sangat-sangat penting untuk negara kita, Akmal. Ya, ramai sebenarnya ibu bapa ingin tahu. Ya, betul. Ramai juga guru-guru di Malaysia ingin tahu dan juga semestinya murid-murid pun nak tahu juga. Betul. Kan? Betul? Ya. Jadi tanpa membuang masa, kita ingin mempersilakan tetamu yang kita juga nanti-nantikan dan kita teruja untuk bertemu beliau, Menteri Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Malaysia yang berhormat Puan Fadlina binti Siddiq. Selamat datang YB. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami. YB, apa khabar? Okey YB? Alhamdulillah. YB nampak tadi cukup teruja. Okey, baik. Saya pasti banyak yang kita nak kupaskan dalam Sembang Didik kali ini bersama dengan YB. Jadi mungkin Nisa, katanya ada satu soalan pembuka yang cukup orang kata manis. Manis. Kan? Ya. Tapi sebelum itu tidak terlambat untuk kita ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat di atas pelantikan sebagai Menteri Pendidikan. Saya kira ini adalah satu pelantikan yang cukup bersejarah di negara kita. Tahu tak kenapa, Akmal? Kerana apa tu? Kerana beliau merupakan Menteri Wanita pertama yang menerjui Kementerian Pendidikan Malaysia. Tahniah YB. Jadi saya nak tahu perasaan YB apabila diumumkan menjadi Menteri Pendidikan di negara kita. Oh, saya fikir pertamanya pastilah terkejut. Terkejut kerana ketika itu saya baru saja memenangi kerusi Parlimen Ibu Tebal sebagai first timer. Kali pertama. Jadi saya memang tidak menyangka akan dilantik sebagai Menteri Pendidikan. Tapi dalam masa yang sama, saya rasa itu adalah satu penghormatan yang cukup besar dan satu keberanian yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melantik seorang wanita, dan ini adalah barangkali adalah pengiktirafan yang cukup besar untuk kaum wanita dan di Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya, di mana kaum wanita mendominasi di KPM dan sebahagian besarnya adalah daripada guru dan juga kita punya kaki tangan sokongan. Ya, betul. Kita ada lebih kurang 500,000 guru di seluruh Malaysia. Ya, betul. Dan saya pasti kalau berita gembira itu nak tahu juga dari segi pandangan keluarga YB sendiri. Adakah mereka sudah menjangkakan ataupun mungkin ahli keluarga kan? I know my mom gonna be Menteri Pendidikan lah ni. Terkejut pastinya, tapi dalam masa yang sama sokongan dan dukungan Tuan Kamal sangat-sangat saya fikir saya mendapat dukungan yang sangat kuat pada suami dan anak-anak. Yang paling penting saya nak bagi jaminan pada ibu bapa yang lain, jangan risau kerana saya ada internal audit di rumah 5 orang yang sedang berada dalam arus perdana pendidikan. Anak-anak YB. Maksudnya begitu Akmal ya. Terkejut saya. Internal audit. Siapa yang internal audit itu anak-anak lah maknanya yang memerhatilah kita setiap kali kita bercakap tentang dasar, tentang isu-isu pendidikan. Jadi mereka yang akan memberikan yang kita panggil sebagai kritikan utama kepada saya khususnya. Ya, baiklah. Bercakap ni ahli keluarga kan, Akmal, ramai yang mengenali YB sebagai anak kepada mantan Presiden ABRI iaitu Allahyarham Siddiq Fazil yang terkenal sebagai aktivis dalam bidang pelbagai bidang pendidikan dan juga agama. Jadi adakah aura personaliti dan juga legasi yang dibawa oleh Allahyarham arwah bapa YB menjadi inspirasi kepada YB untuk menerjui KPM? Saya cuba berlaku adil untuk tidak berlebih-lebihan lah bila bercakap tentang bapa saya ini. Tetapi saya pasti beliau inspirasi dan aspirasi beliau itu memang cukup jelas dan juga memberikan banyak makna ketika saya menerjui KPM ini. Saya fikir antara signature ataupun yang kita gambarkan sebagai yang beliau banyak terlibat dalam pendidikan ini adalah pendidikan al-hikmah. Jadi memang saya fikir secara keseluruhannya saya mendapat input yang cukup baik. Dan juga beberapa penegasan daripada beliau yang saya fikir menjadikan panduan untuk saya menerjui KPM insya-Allah. Mungkin YB boleh kongsikan, mungkin ada kata-kata hikmat ataupun kata-kata yang YB pegang sampai sekarang ini yang diturunkan oleh arwah bapa YB sendiri. Akmal, setiap kali saya masuk sekolah, Akmal, beliau akan bawa saya pergi jumpa guru besar ataupun dekan semasa universiti dan akan menyerahkan saya sendiri kepada dekan dan juga guru besar sekolah dan sebut begini. Guru besar ataupun cikgu, tolong jadikan anak saya manusia yang akan memanusiakan orang lain dan harus memanfaatkan dirinya untuk manfaat orang lain.
So memang itu yang disebut setiap kali saya masuk sekolah dan universiti. Ini memang hantar sampai ke guru besar? Hantar ke guru besar. Awak boleh cuba hantar anak awak nanti di masa depan. Anak saya masih setahun ya. Panjang lagi perjalanannya. Panjang lagi perjalanannya. Tapi kalau macam kita tahu juga YB ni seorang peguam sebelum berkecimpung dalam dunia politik ini kan, dan memang orang kata cukup rapatlah dengan dunia apa orang kata kewanitaan dan sebagainya. Tapi YB dalam kabinet baru ini menjadi Menteri Pendidikan. Saya pasti sedikit sebanyak mungkin YB akan rasa macam okey, macam mana ni apabila mendapat tahu kan, mungkin ada antara strategi-strategi ataupun bagi saya pendidikan ke Menteri Pembangunan Wanita dan kanak-kanak ke, bagi saya itu semua adalah sama. Pandangan YB sendiri, boleh kongsikan? Akmal, saya 20 tahun saya menjadi aktivis dan 20 tahun menjadi peguam dan kemudian dilantik sebagai Menteri Pendidikan. Pastinya ruang perbezaan ini cukup besar dari segi disiplin-disiplin bekerja dan juga barangkali ada beberapa perkara yang saya perlu biasakan. Antara lain adalah untuk tidak bercakap terlalu laju. Cikgu semua memang terima kasih cikgu. Memang banyak mengajar cara bercakap dengan tenang satu persatu. Artikulasi. Artikulasi. Betul. Yang kedua saya fikir adalah budaya kerja. Jadi budaya kerja sebelum ini saya fikir sangat hektik sebagai peguam. Tapi apabila masuk dalam KPM ini saya sangat-sangat gembira kerana banyak kepakaran yang ada dan saya banyak belajar. Itu sangat penting dan keupayaan membuat keputusan itu sangat penting. Jadi daripada peguam, dunia peguam ni antara perkara yang kita amalkan adalah untuk menjadi decisif, membuat keputusan. Jadi bila di KPM itu leadership itu harus dilihat dalam membuat keputusan. Jadi ada trait-trait dari kepeguaman yang boleh kita bawa dalam KPM. Bukan semua, tapi ada tertentu yang saya fikir sangat penting dan signifikan untuk KPM. Mungkin boleh kongsikan antaranya. Ramai nak tahu ni, ramai yang peguam pun tengok juga ni. Mungkin sikitlah YB antaranya. Saya fikir saya lebih banyak menguruskan satu adalah kemahiran mendengar. Itu sangat penting bagi saya. Dalam dunia guaman juga kita banyak mendengar, tapi kita limit pendengaran itu, proses mendengar itu sebab kita ada satu keputusan untuk kita buat kepada anak guam kita untuk menasihati mereka. Tapi dalam dunia perguruan ini tidak. Proses mendengar itu dia memang sangat panjang dan dia sangat mengasyikkan sebenarnya apabila kita boleh bersama dengan guru-guru yang pakar. Dan kita mendengar apakah aspirasi mereka, hasrat mereka dan bagaimana pedagogi yang mereka nak gunakan. Ini semua adalah bagi saya pengalaman-pengalaman yang cukup penting daripada dunia peguam ke dunia pendidikan. Baik, saya rasa cukup menarik Akmal kerana perbezaan bidang yang cukup besar, namun ada perkara yang boleh diguna pakai daripada bidang guaman kepada bidang pendidikan. Namun apa pula persamaan yang YB dapat jumpa antara bidang guaman dan juga bidang pendidikan ini bersama dengan guru-guru di sekolah dan juga mungkin pasukan YB sendiri di KPM? Saya fikir satu perkara adalah soal saya suka sebut ni akhlak lah dan sebab biasa dalam mahkamah kalau kita nak bercakap, peguam adalah orang yang paling sopan. Nak bantah pun dengan izin ya Arif. Sopan. Sebab saya tak pernah naik mahkamah. Tak pernah lagi, jangan naik mahkamah. Tak pernah buat silap. Tetapi dalam dunia pendidikan ni jauh lebih halus adabnya, santunannya dan juga susilanya. Jadi kita nak bagi tahu, terima kasih cikgu-cikgu sekali lagi kerana mengajar maknanya bukan sahaja anak murid tetapi anak bangsa kita tentang kepentingan tata susila ini yang bukan sahaja saya dapat di mahkamah tapi lebih banyak lagi saya dapat dalam KPM. Baiklah, satu perkongsian cukup menarik dan seperti yang kita tahu pada sedikit masa lalu YB telah pun mewar-warkan 7 teras dalam memperjuangkan ataupun menerjui KPM. Tapi kita akan pergi kepada 7 teras ini. Selepas ini kita nak beri rehat dahulu. YB boleh minum. Air ini bukan hiasan. Dah rehat dah? Dah rehat dah. Kita panjangkan lagi. Kita lagi 10 minit kan? Kita jumpa selepas ini di Sembang Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
Terima kasih masih menonton Sembang Didik di saluran Didik TV KPM. Masih ramai setia bersama kami ya, Kumal ya. Alhamdulillah. Hari ini bersama-sama kita merupakan yang berhormat Menteri Pendidikan dari KPM iaitu Puan Fadlina Siddiq. Terima kasih bersama-sama dengan kami dan kita akan pergi kepada 7 teras pendidikan yang telah pun diumumkan pada sebuah sidang media yang berlangsung pada 15 Disember. Di mana anda 15 Disember? Saya ada di sini. Ya, berkhidmat untuk Didik TV. Nasib. Baiklah. 7 teras ni kita lihat pada fokus yang mana YB ada sebutkan tentang melahirkan anak-anak dengan pembangunan adab, akhlak, integriti, nak melahirkan anak-anak yang baik lagi cerdik. ABC kita panggil. Betul tu. Dan kalau kita dapat lihat juga antara salah satu teras YB kan, orang kata memang mendapat sambutan yang cukup menggalakkan ataupun positif kita boleh katakan, yang mana menjadikan komunikasi antara kementerian dan pihak sekolah lebih cekap dan sekaligus mengurangkan kesenjangan birokrasi. Jadi, YB, mungkin daripada situ kita boleh dapat lihat kan, kementerian melihat peningkatan aduan, pandangan dan juga cadangan juga Nisa kan, dalam saluran rasmi KPM itu sendiri. Jadi, yang mana kita panggil Sistem Pengurusan Aduan Awam ataupun SISPA. betul. Kan? Jadi, kita juga ada adu buli, ada counter khidmat pelanggan. Jadi, bagaimana tu YB kalau kita dapat lihat apa kaitannya dan kita juga mendapat respon yang cukup baik kan? Adakah peningkatan respon terhadap saluran yang disebutkan tadi? Sebenarnya dia bukan sangat soal peningkatan respon Nisa, tapi kita nak tumpukan kepada efektif. Bagaimana kita boleh menyalurkan, kita boleh memastikan semua aduan ini maknanya ditangani secara efektif. Ini sangat penting sebab saya tidak mahu ada gangguan kepada komunikasi antara KPM dengan guru-guru. Keutamaan dan kebajikan kita adalah pemegang-pemegang taruh kita, guru, ibu bapa dan kanak-kanak. Sebab itu, kalau kita tengok tadi, Akmal sebut tadi, kita ada SISPA, kita juga ada adu buli. Untuk siapa? Jadi bukan sahaja untuk mereka guru-guru dan ibu bapa, tapi juga untuk kanak-kanak ini berinteraksi secara terus, secara langsung dengan kita melalui adu buli. So SISPA kita ada lebih kurang 9,000 aduan. Adu buli bukit dalam 260 aduan. Jadi ini sedang kita tangani secara efektif. Penting untuk kita pastikan keutamaan kebajikan dan juga isu-isu yang terkait rapat dengan guru ini, kita saluran penting ya, dan mesti saluran rasmi. Kalau tidak kita tak boleh record, Akmal. Ya. Yang kedua, mesti diselesaikan secara efektif. Sebab itu saya ingat penting untuk saya beri jaminan kepada semua pemegang taruh yang mendengar dan melihat kita pada hari ini dan menonton kita pada hari ini adalah bahawa setiap aduan itu akan ditangani dengan tindakan yang segera mungkin. Akan dilihat satu persatu lebih 9,000 aduan di saluran yang telah pun disebutkan tadi. Yang pasti apabila kita ada aduan, kita mestilah pergi pada saluran yang rasmi, saluran yang betul. Jadi bercakap ini lebih 9,000 aduan yang telah pun dilakukan melalui saluran yang disebutkan. Pasti ada cabaran untuk kita memastikan setiap aduan ini dilihat, didengar dan juga diatasi secara efektif seperti yang Wabi sebutkan tadi. Apa antara cabaran dan juga kekangan dalam menangani lebih ribuan aduan ini? Ya, saya ingat sebagai mantan peguam, ini kita melihat semua isu ini sebagai isu yang penting. Tidak ada aduan yang tidak penting. Tidak ada aduan yang akan kita panggil left behind. Semua akan ditangani. Tapi yang penting juga kita kena ingat dalam memastikan aduan ini efisien, efektif, pastilah kita ada pasukan yang kuat. Sebab itu sekali lagi saya ingin memberi jaminan bahawa pasukan KPM maknanya dengan segala kepakaran yang ada, undang-undangnya, tata tertibnya, kemudian kepakaran-kepakaran, kaunselingnya. Akmal, jangan lupa Akmal, kaunseling adalah teras utama ataupun bahagian terpenting juga dalam pendidikan yang boleh kita berikan khidmat kita ini juga kepada semua pemegang taruh kita. Jadi pasukan yang kuat ini dengan kepakaran yang ada, kita akan maknanya menghadapi isu-isu aduan ini dengan lebih efektif, Nisa. Ya, saya agak pelik. Macam mana YB tahu saya dulu selalu jumpa guru kaunseling waktu zaman sekolah? Muka tu. Oh, muka.
Buku tu ada tulis apa? Buku tu ada tulis. Baik, YB, kalau kita dapat tahu juga, YB juga nak memastikan kebajikan guru terjaga. Betul? Jadi apa antara salah satu langkah-langkah yang YB cuba nak sampaikan? Sebab kita tahu perkara ini, isu ini mungkin bekas-bekas Menteri Pendidikan sebelum ini pun cuba untuk lakukan. Tapi bukan saya nak kata gagal, mungkin ada lagi perkara-perkara yang kita rasa macam ada masih salah satu cara yang kita patut buat macam kita patut buat langkah seperti itu. Macam YB punya cara macam mana kita nak Akmal, saya masuk KPM Nisa, 2 minggu pertama hanyalah untuk mendengar sahaja. Dan dalam proses mendengar itulah kita dapati bahawa isu beban guru ini memang menjadi isu utama. Dan saya tidak boleh mengambil pendekatan defensif, semua guru maknanya ada masalah. Tapi tidak begitu. Kerana beban guru ini adalah isu yang real. Dan beban guru ini yang diadukan itu maknanya ada beberapa perkara yang kita lihat secara signifikannya memang wujud. Contohnya dari segi administratif dan sebagainya. Sebab itu antara langkah awal kita maknanya sebaik saja peristiwa 15 Disember itu kita terus umumkan bahawa antara lain adalah untuk mengaktifkan Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan yang akan memfokuskan terus zoom in kepada masalah isu beban guru. Jadi majlis ini akan bertindak sebagai kumpulan yang akan menyelesaikan isu-isu ini. Jadi kita bagi task terus. Maknanya tugas itu lebih spesifik. Lebih spesifik untuk menyelesaikannya. Baiklah, bercakap mengenai kerjasama bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Kita tahu ramai yang menyambut baik hasrat YB untuk tingkatkan lagi kerjasama dengan pihak-pihak seperti Persatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia ataupun NUTP. Kita juga ada Majlis Pengetua Sekolah Malaysia, MPSM, dan juga Persatuan Guru Besar Malaysia, PGBM, juga melibatkan ibu bapa daripada komuniti, ada juga swasta, PIB, KS. Jadi adakah YB telah merancang ataupun terdapatnya jadual-jadual untuk bertemu dengan pihak-pihak yang saya sebutkan sebentar tadi untuk melihat apa lagi yang dapat dilakukan? Ya Nisa, itu baru Nisa sebut tu berapa ya baru ada Nisa? Ada 1, 2, 3, 4. 4 sebenarnya. 4. Yang dirancang yang sedang queue saya rasa beribu-ribu. Sebab apa? Sebab apa, Akmal? Sebab pendidikan ini adalah mempunyai pembangkang taruh yang besar dan semua orang merasakan mereka adalah sebahagian daripada pendidikan. Ini yang saya suka bila kita berada di KPM, semua orang prihatin isu pendidikan ini. Maknanya apa? Pendidikan akan menentukan watak bangsa. Pendidikan akan menentukan masa depan negara. Betul. Jadi ini kita punya pemegang taruh yang mesti kita jumpa dan dapatkan perhatian dan sumbangan mereka, khususnya sumbangan pemikiran dan cadangan mereka untuk menambah baik KPM. Sebab itulah Akmal, Kementerian Pendidikan ni antara kementerian yang mendapat perhatian yang cukup besar dari rakyat Malaysia. Ya, mungkin saya nak tarik sikit ke belakang mengenai aduan tadi kan, sebab bukan nak kata saya suka buat aduan, tidak. Saya rakyat Malaysia yang bertanggungjawab YB. Tapi saya nak tengok kadang bila YB turun ke sekolah-sekolah kan, apa antara aduan yang mungkin sering kali disuarakan oleh terutamanya pihak guru-guru ini, YB? Saya rasa Kemal, kita harus berlaku adil kepada semua sekolah. Setiap sekolah mempunyai isu yang tersendiri. Sebab itu kalau kita baca komen-komen, kadang-kadang orang kata, YB kenapa pergi sekolah bandar, kenapa tak pergi sekolah bandar? Saya nak tegaskan, pertama dalam 7 teras kita saya sudah sebut pembangunan sekolah daif di Sabah Sarawak menjadi keutamaan kita dalam 7 teras. So selesai Sabah Sarawak. Baik. Sekolah-sekolah yang lain saya pergi ni kena faham bahawa isunya berbeza. Saya pergi ke sekolah yang depan rumah Akmal tu. Jangan bagi tahu. Nanti mereka tahu saya duduk di mana, YB. Jadi sekolah itu mempunyai enrolment student yang sangat besar. Satu kelas nisbah guru 1 nisbah 50. Walaupun dia di sebuah yang dikatakan sebagai tempat bandar dan sebagainya. Tapi itu isu yang cukup besar. Maknanya apa? Mereka memerlukan sokongan dan dukungan sama ada sekolah baru, penempatan sekolah baru ataupun bangunan yang baru untuk mengurangkan enrolment yang sangat banyak itu. Sebab kita tahu enrolment yang ramai dalam kelas, jadi dia punya effectiveness tu kurang sedikit. Guru-guru nak kena kawal murid yang lebih banyak daripada biasa. Isu yang lain pastilah bila kita ada misalnya bencana di hujung tahun ini so penyelenggaraan pasca banjir ini bagi saya cukup kritikal. Sebab itu kita tidak teragak-agak untuk mengumumkan bahawa 50 juta itu kita keluarkan untuk menyelenggara banjir. Sebab ini penting sekolah selamat
Kanak-kanak mesti berada dalam kondisi selamat, ekosistem selamat, bukan saja bangunan tetapi juga dalam soal-soal pembesaran dan persekitaran mereka. Jadi itu tumpuan kita, maknanya bukan saja secara infrastruktur tapi juga memberikan dukungan dalam setiap keunikan sekolah itu yang mesti ditangani secara maknanya uniknya sekolah ini mempunyai isu-isu tersendiri. Infrastruktur tu pasti ada. Dan isu-isu lain lah, enrolment, isu tanah dan pelbagai lagi. Dan isu sebagai contohlah, kalau sekolah anak orang asli paling cute, Akmal. Paling comel. Paling cute. Macam mana tu? Paling cute untuk kita, sebab saya rasa ini antara keutamaan yang kita berikan di KPM adalah untuk memberikan akses pendidikan kualiti kepada anak orang asli. Sebab itu saya kata cute itu sebab kita belajar banyak daripada mereka, bagaimana kita nak bawa mereka dalam sistem pendidikan kita. Dan kita kena adapt dengan mereka. Betul. Mereka ada cara mereka sendiri juga. Dan itulah yang saya fikir antara kepakaran yang kita ada. Maknanya bagaimana kita nak memastikan anak-anak golongan rentan ini juga bersama kita. Dan saya akan bercakap dengan satu lagi, saya ingat polisi yang cukup baik selepas ini, yang terkait rapat dengan anak-anak yang rentan dan menjamin pendidikan untuk semua. Baiklah. Baik, YB cakap selepas ini. Tandanya apa? Selepas ini tandanya rehat. Baiklah, sebelum Akmal bocorkan sekolah di hadapan rumah saya pula, jom kita rehat seketika. Penonton Sembang Didik jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Masih lagi menonton Sembang Didik di saluran Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan juga rakan tugas saya Akmal Nazri. Anda okey? Saya okey. Alhamdulillah. Risau saya. Baik, Nisa. Tadi ada sesuatu yang cukup penting nak tanya kan kepada YB kita. Betul. Kenapa? Ya, tak salah saya. Teruja sebenarnya bersama dengan YB kan. Siapa sangka YB ni seorang yang cukup santai, seorang yang tenang tetapi seorang pendengar yang baik. Tadi kita dah fokus kepada sedikit latar belakang siapakah Yang Berhormat Fadlina binti Siddiq ini, ramai nak tahu, dan juga kita telah pergi sedikit kepada kebajikan guru-guru, masalah-masalah di sekolah, dan untuk segmen kali ini kita nak bercakap dengan murid-murid. Yang mana awak pun seorang bapa yang mana satu nanti anak bakal menjadi murid di sekolah. Jadi mungkin masalah-masalah dan juga kemenjadian murid menjadi fokus utama kita untuk segmen kali ini. Betul tak, Akmal? Betul. Kenapa banyak saya yang kena dekat sini ya? 2 lawan 1 ini. Baik, betul. Okey, YB, kalau kita tengok kan antara salah satu fokus utama di dalam KPM itu adalah kemenjadian murid. Kan? Dan kita tahu juga dalam teras kedua YB ada menyatakan yang mana memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah. Kemuliaan insan. Kemuliaan insan. Mungkin murid tak tahu apa maksud karamah insaniah ini, yang mana melaluinya pembentukan adab, akhlak dan juga integriti murid. Betul, YB. Jadi apa antara inisiatif yang bakal dilaksanakan oleh pihak KPM sendiri? YB. Okey, Akmal hafal rukun negara? Hafal, YB. Hafal ya? Nisa hafal falsafah pendidikan negara? Tanya rukun negara 5 tu apa dia? Baik. Bila kita bercakap tentang karamah insaniah ni, kita nak segmen dalam rukun negara itu dan falsafah pendidikan kebangsaan itu dirangkul bersama dalam konteks karamah insaniah ini. Maknanya dari segi kanak-kanak ini, maknanya kita angkat martabat dia, kemuliaan dia sebagai seorang insan berdasarkan segmen-segmen itu, rukun negara dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Ini sangat penting sebab kanak-kanak ini dia ada proses yang kita panggil sebagai ansur maju. Progres. Kita akan lihat progres kanak-kanak ini, ansur maju mereka berdasarkan tahap-tahap mereka itu. Tapi yang paling penting, apa yang kita nak daripada anak-anak kita, Kemal? Walaupun anak baru umur 1 tahun, tapi sebagai bapa biasanya kita dah ada vision untuk mereka. Pendidikan mereka, akhlak mereka, adab mereka. Dan inilah pentingnya karamah insaniah ini. Sebab itu juga dalam konteks karamah insaniah kita juga bercakap tentang pendidikan manusiawi.
Maknanya insani. Kita nak anak-anak kita menjadi insan. Ada empati, ada rasa kasih sayang, ada rasa sifat hormat, kemanusiaan itu. kemuliaan, dan juga susilanya mesti tinggi. Santunannya mesti menyantuni semua. Dan pekertinya mesti memikat hati. Maknanya berdasarkan yang kita telah ada dalam komponen-komponen pendidikan kita. Jadi ini sangat penting untuk melihat lebih jauh lagi bahawa kanak-kanak ini mempunyai potensi menjadi manusia yang cukup beradab. Ya, bercakap mengenai pembangunan insani daripada umur yang begitu muda, yakni daripada kanak-kanak. Teringat saya budaya di negeri Jepun, contohnya kanak makan. Di peringkat sangat-sangat muda mereka diajar untuk berdisiplin terlebih dahulu sebelum pergi kepada mungkin buku dan juga silibus-silibus yang ada. Namun kita pergi kepada teras yang ketiga di mana YB ada menekankan mengenai kemiskinan berbilang dimensi. Kita bercakap mengenai anak-anak keluarga B40. Kita ada juga golongan miskin bandar dan juga murid luar bandar yang dikatakan antara isu yang dibangkitkan adalah mereka ini murid-murid yang ketinggalan dalam pelajaran. Jadi selain daripada program ataupun inisiatif seperti rancangan makanan tambahan, pemberian peranti kepada murid-murid. Jadi adakah YB melihat ada lagi tak keperluan untuk memperkenalkan inisiatif yang baru ataupun ada sesuatu yang sudah bersedia ada hendak diperkasakan lagi bagi membantu murid-murid ini? Sebab kita tak boleh nafikan walaupun dalam situasi ataupun era kita sedang maju dan juga teknologi tinggi, ada lagi yang masih ketinggalan dalam pelajaran. Terima kasih Nisa. Nisa Akmal, dia biasanya kita sudah biasa kalau ada menteri baru dilantik, dia akan mengumumkan dasar-dasar baru pendidikan misalnya. Tapi saya mengambil pendekatan navigasi yang berbeza. Baik. Kenapa berbeza? Pertama kerana tumpuan negara ketika ini adalah isu ekonomi dan isu kos sara hidup. Jadi menjadikan teras itu menjadi sangat crucial dan sangat signifikan kerana kita sedang bercakap tentang keadaan kanak-kanak kita yang masih lagi memerlukan beberapa perhatian. Kenapa saya sebut multidimensi? Kerana kemiskinan ini tidak boleh ditakrifkan sebagai kemiskinan satu hala saja, tak ada duit saja, tak ada makanan saja. Tapi multidimensi ini kita akan lihat intervensi yang kita akan buat adalah bergantung kepada apakah jenis kemiskinan yang mereka hadapi. Mereka ada kemiskinan makan, kemiskinan malnutrisi, kemiskinan peranti, kemiskinan ruang belajar. Yang ini semua kita akan lihat dalam konteks kemiskinan multidimensi ini. Jadi tak semestinya keluarga B40. Akmal macam terkagum sangat tu bunyinya. Betul tak? Sebab kadang-kadang mungkin kita tidak pernah terfikir golongan-golongan ini kan. Mungkin bagi mereka, kalau yang miskin ini, sebenarnya miskin tidak ada duit. Itu saja. Itu saja. Saya pasti juga yang melihat ini, terutamanya di kalangan murid-murid kan. Boleh berkata, kalau miskin, tak ada duit lah kot. Miskin tak ada duit. Tapi sebenarnya banyak lagi macam YB katakan tadi kan. Bukan saja duit, tetapi pendidikan itu. Sebab kita tahu ilmu ini sebenarnya tidak perlu kita nak bayar pun, betul. Ianya adalah percuma. Sebab itu kita kena puji inisiatif Didik TV. Kerana Didik TV telah memperkenalkan satu lagi cara bagaimana kita nak mengatasi kemiskinan multidimensi dari segi mendapatkan bahan dan sumber untuk pendidikan ini. Terima kasih Didik TV. Hidup Didik TV. Seperti Akmal sebutkan tadi, mungkin ramai tidak mendapatkan idea bahawa kemiskinan dan kesusahan itu tidak berlaku pada mereka yang hanya tinggal di luar bandar ataupun di kampung. Mereka yang tinggal di bandar pun ada akses yang sangat-sangat terhad terhadap pendidikan. Di rumah tidak ada peranti yang cukup. Nampaknya Nisa sudah menguasai KPM dengan cukup baik. Saya akan mohon kerja selepas ini. Jadi pegawai daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri kan. Mungkin saya nak tanya juga. Silakan Nisa. Apa yang nak sampaikan tadi tu? Akses yang limit yang terhad kepada anak-anak di mana ibu bapa ada satu peranti tapi anak yang bersekolah mungkin ada 3. Jadi bergila-gila. Dan sekali lagi itulah yang telah dilakukan oleh Didik TV. Maknanya mengurangkan kesenjangan berdasarkan kebergantungan kepada peranti dengan menyediakan, maknanya mereka boleh lihat Didik TV dan mendapat makluman dan maklumat dari pembelajaran melalui Didik TV yang boleh dilihat secara di TV saja. Dan untuk pengetahuan YB, memandangkan kawan-kawan saya dan juga ahli keluarga saya ramai yang sebenarnya terlibat di bahagian pendidikan sebagai guru, mereka juga telah berkongsi di mana sumber akses kepada kandungan Didik TV ini digunakan di sekolah untuk membantu guru menyediakan bahan dan juga membenarkan murid-murid belajar menerusi kandungan Didik TV. Ya.
Itu dia. Malangnya bagi saya tidak ada. Baik, Wabi, kalau kita nak tengok kan untuk menangani isu kemiskinan ini. Kita tahu kita kena ada satu kerjasama yang kuat. Betul, sebab orang kata apa yang penting? Kerjasama. Ya. Jadi lama tak dengar tu. lama tak dengar. Jadi macam mana YB daripada pihak KPM sendiri kerjasama dengan kementerian lain supaya kita dapat menangani isu kemiskinan ini? YB. Betul. Saya ingat merentas kementerian ini adalah isu yang sangat penting. Dan kita bekerjasama dengan semua kementerian dan rakan-rakan menteri saya yang berhormat menteri semua memberikan sokongan dan dukungan yang saya fikir tidak berbelah bagi kepada Kementerian Pendidikan, kerana ini adalah yang kita panggil sebagai nadi negara. Ya, pendidikan inilah nadi negara. Dalam masa yang sama, saya fikir sokongan dan dukungan daripada komuniti sangat penting. Dalam pendidikan manusiawi ini, ya, kita tidak hanya melihat bahawa pendidikan itu adalah yang bersifat institusi sahaja, tetapi ia boleh berlaku dalam komuniti, sokongan daripada jalur ketiga yang lain. Sebagai contoh, jalur-jalur aktivis. Kita ramai aktivis kemanusiaan, ramai aktivis pendidikan yang mesti memberi juga sumbangan dan dukungan kepada isu pendidikan negara. Baik. Itu sangat penting. Saya melihat kepada kandungan didik TV seperti disebutkan tadi, sebenarnya apabila saya mula berkhidmat didik TV, saya baru lebih terdedah kepada isu seperti literasi dan juga numerasi, isu keciciran pendidikan yang kita katakan kepada murid-murid ini yang berlaku sebenarnya. Ini adalah satu realiti, Akmal, yang mana negara kita dilanda pandemik untuk satu tempoh masa yang saya kira sangat-sangat sukar dan sangat-sangat mencabar, bukan saja buat murid-murid, buat keluarga, guru-guru dan juga semua terkesan dengan pandemik. Namun terdapat pelbagai aktiviti dan juga alternatif seperti Didik TV untuk menjadikan akses kepada kandungan pendidikan itu tidak terhad dan juga membantu seperti yang kita sebutkan sebentar tadi. Dan bagaimana YB melihat kepada pemerkasaan pengajaran dan juga pembelajaran PDP, kita nak kurangkan lagi isu keciciran dan juga inisiatif untuk membantu murid-murid yang dikelaskan pada tahap literasi dan numerasi, kerana terdapatnya murid yang pada umur yang sepatutnya sudah pun lancar membaca, lancar mengira, tidak mampu untuk membaca dan juga mengira walaupun pada peringkat yang asas. Baik, terima kasih Nisa. Sebab itu saya fikir Nisa dalam beberapa konteks bila kita bercakap tentang isu keciciran ataupun the lost generation ini, lost learning ini adalah kita melihat kepada pertamanya isu buta aksara misalnya, buta huruf ya. Isu ini sudah pun berlaku sebelum pandemik. Tetapi apa yang pandemik telah memberikan impak adalah memburukkan lagi keadaan, memburukkan lagi keadaan. Dan kesenjangan itu berlaku kerana dalam tempoh pandemik itu maknanya kita barangkali kanak-kanak ini memang terputus langsung daripada sumber untuk mendapatkan pendidikan dan juga dukungan untuk meneruskan pengajian. Di peringkat KPM kita melihat isu ini secara serius, sebab tu dalam 7 teras itu kita tidak kompromi. Ini mesti dibereskan, ini mesti diselesaikan. Walaupun ia akan mengambil masa, tetapi komitmen kita cukup tinggi, Akmal. Sebab apa? Program-program intervensi sedang berjalan. Satu. Ya, intervensi sedang berjalan. Pemulihan, kelas-kelas pemulihan juga sedang berlangsung. Tetapi dalam masa yang sama, ia tidak cukup hanya dengan intervensi dan pemulihan. Sebab kita memerlukan juga beberapa dasar penting untuk mengatasi isu ini. Tapi saya tidak akan umumkan di sini dasar-dasar itu. Kita akan buat pengumuman khas nanti, Akmal. Mungkin secara eksklusif. Mungkin. Kerana ini penting. Sebab kita sedang mengorak langkah ke arah untuk memberikan perhatian yang lebih serius dan untuk mengurangkan kesenjangan itu, keciciran itu. Saya pasti apapun rahsia yang bakal dikongsi untuk suatu masa nanti juga akan dikongsikan di saluran Didik TV KPM. InsyaAllah. Baiklah. Baik, saya sebenarnya ada satu soalan ni nak tanya ni kan. Tapi kita nak simpan dulu, boleh YB? Boleh, simpan. Tapi kita bagi tips sikit. Nisa, awak ada mengikuti social media YB? Saya mengikuti Instagram Kem Pendidikan, ya. YB, dia tak follow lah tu. Okey, kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan mana, selepas ini kita akan kembali dalam Sembang Didik. Okey.
Baik, masih lagi menyaksikan Sembang Didik bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Nisa K. Dan masih lagi bersama dengan tetamu kehormat kita, Menteri Pendidikan Malaysia YB Fadlina. YB, macam saya tanya tadi kan mengenai social media, bukan apa. Bukan saya nak cakap follow lah YB. Itu salah satunya. Yang nombor duanya, kalau kita dapat lihat di social media YB sendiri, YB seringkali ada menekankan, mengatakan mengenai wanita dan juga kanak-kanak. Bagaimana kita nak bangkitkan mereka ini kan. Jadi, ialah YB pun adalah menjadi Menteri Pendidikan. Apa antaranya orang kata YB boleh memanfaatkan daripada harapan itu supaya pemerkasaan kanak-kanak dan wanita itu bagi melahirkan generasi yang lebih baik? Okey, Akmal, Nisa, pengalaman 20 tahun sebagai aktivis dan juga sebagai peguam memang banyak memberikan saya ruang untuk bekerja dengan wanita khususnya dan juga kanak-kanak. Jadi sebagai peguam saya banyak maknanya mengendalikan kes-kes rumah tangga, Akmal, dan juga untuk kanak-kanak, khususnya kes-kes yang terkait rapat dengan yang kita sebut sebagai keganasan berasaskan gender, Nisa. Semasa saya menjadi maknanya aktivis, saya ada rumah perlindungan sendiri, rumah perlindungan gadis hamil wanita. Jadi ini sebenarnya memberikan kita satu kita panggil sebagai conviction, Akmal, untuk melakukan banyak perkara berkaitan dengan kanak-kanak. Satu adalah perlindungan, dua ekosistem selamat, ketiga adalah jaminan hak mereka untuk mendapat hak pendidikan yang berkualiti dan akses untuk mendapat pendidikan, dan yang keempat saya fikir yang juga tidak kurang pentingnya adalah terkait rapat dengan, sekali lagi, memastikan bahawa tidak ada yang ketinggalan. Jadi pengalaman-pengalaman itu, Akmal, khususnya yang terkait rapat dengan melihat sendiri kanak-kanak dikahwinkan dalam umur yang begitu muda, menjadikan kita punya semangat aktivisme itu untuk memastikan mereka di sekolah lebih tinggi. Sebab itu dasar pendidikan wajib kita sangat penting. Di Kementerian Pendidikan Malaysia, dasar pendidikan wajib kita adalah sekolah rendah. Dan kita akan pergi ke tahap yang lebih tinggi. Akan diumumkan kemudian juga. Akan diumumkan kemudian saya cuba pancing YB tadi untuk memberitahu. Kita tidak akan terpedaya dengan Akmal hari ini. Sebab kita akan menumpukan dan memberikan jaminan-jaminan tentang hak-hak kanak-kanak ini dalam konteks yang saya sebut tadi, rangkumannya ekosistem selamat, jaminan tidak ada yang akan ditinggalkan, ketinggalan dalam pendidikan, dan juga berkaitan dengan maknanya bahawa mereka mesti mendapat pendidikan yang berkualiti. Dan semestinya itu merupakan salah satu berita gembira kan kepada golongan-golongan tersebut. Dan pancingan anda tidak berjaya. Aku cuba ada pancing YB pula, tengok macam saya mana. Cuba. Baiklah, tapi kita difahamkan dan kita telah melihat antara aktiviti yang memenuhi ruang masa YB adalah lawatan kepada sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Saya pasti belum seluruh Malaysia lah, mungkin di kawasan terdekat dahulu dan kepada yang lebih besar dan juga lebih jauh ya YB ya. Mungkin ada banyak yang telah dilihat dan juga diperhatikan sepanjang lawatan berlangsung. Jadi mungkin YB boleh simpulkan apa antara pemerhatian dan juga perkongsian daripada dapatan YB dari lawatan yang telah berlangsung setakat ini. Baik, Nisa, saya turun ke sekolah ini maknanya adalah untuk mendengar dan lebih dekat dengan guru-guru. Terima kasih cikgu yang banyak menyambut saya dengan cukup baik, dan kelebihan cikgu perempuan kali ini adalah kami boleh selfie ramai-ramai, Akmal. Saya boleh pegang tangan guru besar perempuan. Jadi tak ada maknanya lebih akrab. Dan yang paling penting adalah ruang untuk saya betul-betul melihat institusi kita lah. Macam saya sebut daripada awal tadi bahawa setiap sekolah mempunyai keunikan masing-masing, isu masing-masing, isu yang berbeza. Jadi inilah dia tujuan saya turun itu adalah untuk mendekati maknanya pemegang taruh terbesar. Sekolah, kanak-kanak, guru, sudah ada 3 pemegang taruh di situ yang besar. Jadi tujuan melawat itu saya fikir sangat penting untuk saya. Untuk saya sangat penting. Mungkin untuk orang lain mereka merasakan bahawa banyak kerja lain lagi yang boleh dibuat, Akmal, tetapi bagi saya ini penting. Sangat penting. Ini adalah ruang yang paling penting. Memandangkan setiap sekolah ada isu dan juga suasana yang berbeza, ada keunikan masing-masing. Mungkin lebih mendapat kata apa, clear vision orang kampung, saya kata. Clear vision orang kampung. Orang kampung kata clear vision. Untuk melihat sendiri, turun ke lapangan. Hang ni kampung mana cakap clear vision. Baik, YB, dan semestinya katanya ada satu perkhabaran cukup menggembirakan, terutamanya penduduk di negeri Sabah dan Sarawak. Kan? Apa dia tu YB? Mungkin YB boleh kongsikan dari segi orang kata membuat suara menaik taraf sekolah.
di sana. Ini teras ke-6. Teras ke-6. Baik, ke-6. Akmal, kita sering bercakap tentang kita nak anak kita berada dalam satu suasana yang selamat. Dan dia tidak terkecuali baik Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Maknanya anak-anak kita mesti berada dalam premis sekolah yang selamat. Ya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekolah daif. Sekolah daif ni kategori dia maknanya ada yang memang yang kita panggil skala lah 6-7 ni memang tak boleh guna langsung. Dan kita dapati banyak sekolah kita sebenarnya yang mempunyai taraf sebagai sekolah daif. Baik. Maknanya ini sekolah daripada 1920-an zaman Inggeris sebelum dulu, awak lahir lagi. sebelum saya lahir pun Akmal ada. Jadi bila sekolah-sekolah daif ini sudah tidak menjadi sekolah yang selamat untuk anak-anak kita, Nisa. Jadi adalah penting untuk KPM membuat dasar yang lebih maknanya tegas berkaitan pembangunan sekolah daif ini dan memperbaiki infrastruktur ini supaya anak-anak kita boleh datang ke sekolah dengan lebih selamat dan dapat melakukan aktiviti pembelajaran yang lebih terjamin. Murid-murid pun seronok nak pergi sekolah. Sekolah baru, sekolah cantik, Nisa. Ya, siapa tak suka orang baru kan? Maksud saya sekolah baru. Jangan salah ayat. Akmal, cikgu bahasa Melayu ramai ni. Betul lah, orang baru pula tersilap kan. Okey, Nisa. Ya, saya pasti bila bercakap mengenai kemudahan sekolah yang cukup daif dan mungkin ada sekolah yang sebenarnya ada murid-muridnya tapi kurang daripada segi akses dan juga seperti isu yang besar dikatakan rakyat Malaysia. Akses internet dengan kita orang kata apa mendukung pendigitalan dalam pendidikan dan juga kita nak memberi tumpuan juga kepada fasa kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Jadi mungkin bagaimana perkembangan pembangunan digital di sekolah-sekolah setakat ini dan apa antara inisiatif yang dapat dilakukan ataupun telah dirancang ataupun dalam perjalanan untuk melaksanakannya. Nampaknya Nisa cuba memancing. Ya, kita tengok pancingan ini adakah berjaya atau tidak ya? Ataupun tidak. Yeah. Saya fikir begini, bila kita bercakap tentang meningkatkan keupayaan pendidikan digital di sekolah, kita bercakap tentang realiti semasa. Apa realiti semasa? Semua guru-guru kita adalah sudah pun menjadi guru-guru IT savvy. Betul. Maknanya pengalaman pandemik itu telah menjadikan keupayaan digital mereka meningkat. Termasuklah anak-anak kita, walaupun anak-anak kita ni macam-macam lah keupayaan dia dalam digital ni. Lebih advance. Tetapi apa solusi kepada beberapa maknanya selepas kita melihat keupayaan pendidikan digital di sekolah ini adalah keupayaan kita untuk meneruskan dasar digital kebangsaan. Maknanya selepas ini dalam konteks memastikan bahawa bila kita cakap tentang digital kita bukan cakap tentang peranti saja Nisa, tapi seluruh infrastruktur dan ekosistem digital ini mesti lengkap. Jadi sebab itu saya kena bekerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital. Saya kena bekerja dengan maknanya Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk memastikan bahawa akses internet ini maknanya benar-benar mendapat maknanya kita panggil sebagai cakupan yang meluas. Tetapi sekali lagi Didik TV telah menyelamatkan maknanya isu-isu ini dalam konteks bahawa telah pun ada satu alternatif melalui Didik TV sambil kita menunggu mempertingkatkan keupayaan digital kita ini. Dan ia akan menyelesaikan beberapa masalah lain yang menjadi kegusaran ibu bapa, Akmal, yang akan kita umumkan kemudian. Tidak berjaya. Tapi betul apabila YB katakan tadi mengenai Didik TV KPM, saya bukan nak mengangkat Didik TV KPM ni walaupun saya nak saya nak cuba. Tapi okey, bayangkan saya bagi satu keadaan yang mana mungkin ada murid-murid yang tidak mampu untuk pergi ke kelas tambahan, mungkin faktor kewangan. Tetapi apa yang dia dapat buat adalah hanya buka TV, tonton saja Didik TV KPM dan daripada situ juga murid tersebut telah mendapat segala info-info yang beliau inginkan. Betul tak? Betul. Sebab kita sekarang pun dah masuk ke tahun 2023 kan, dan kita pun memang kena mengejar orang kata peredaran zaman ini kan, digital ini kan. Lebih-lebih lagi pandemik telah orang kata apa memberikan satu tujahan yang mana kita perlu lakukan ini dengan cukup-cukup meluas, semua tidak patut tertinggal. Jadi nampaknya TV KPM akan sampai 2029, 2030. Ini pancingan lain. Ini saja. Okey, baik, kita nak tanya kepada YB juga dari segi kesinambungan PPM itu sendiri kan, yang kata akan berakhir pada tahun 2025. Jadi tinggal lagi berapa tahun ni YB? Ya, kita sedang melihat take off, maknanya daripada selesai 2025 itu, maknanya 2026 dan selanjutnya. Sebab itu saya fikir di peringkat KPM kita sedang bersedia membuat landasan mulai tahun ini sebagai persiapan habisnya 2025. Jadi satu lagi perkara yang saya fikir cukup penting,
maknanya pasca laporan tersebut adalah sangat penting kerana dia akan menentukan hala tuju pendidikan negara selepas ini. Apakah navigasi seterusnya? Adakah maknanya apakah dasar-dasar baru selepas itu? Tidak bermakna saya tidak umumkan apa-apa dasar hari ini. Kita tidak ada dasar apa-apa baru, tapi kita sedang melihat di mana take off yang kita lihat berdasarkan 7 teras tadi. Dan 7 teras itu sebenarnya adalah hint kepada dasar-dasar yang akan datang. Maknanya apakah yang akan kita pertegaskan, apakah yang akan kita selesaikan, apakah komitmen kita selepas ini dan hala tuju besar membina negara melalui pendidikan. Saya pasti banyak perkara-perkara yang baik yang dinanti-nantikan oleh seluruh warga rakyat Malaysia, lebih 500,000 guru-guru di seluruh Malaysia, ibu bapa dan juga guru-guru. Tapi kan Akmal, dalam pada kita nak memancing, kita nak menjala, kita nak memukat ni dan tidak berjaya, kita telah pun tiba di penghujung episod Sembang Didik kita kali ini, Akmal. Sebelum kita akhiri episod kita, kita nak tahu apa antara harapan YB dalam sektor pendidikan ini secara keseluruhannya. Saya fikir penting untuk saya maknanya pertegaskan kembali apa yang komitmen kita di peringkat kementerian ini. Apabila kita menyebut murid ceria, guru bahagia, kena senyum bila sebut guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera. Jadi dia punya susunan itu telah kita gariskan. Maknanya kita nak murid yang ceria, guru yang bahagia, tak ada beban tugas ini, maknanya sudah selesai. Murid ceria maknanya mereka berada dalam ekosistem selamat di sekolah, akses pada pendidikan kualiti dan juga maknanya mereka boleh mendapat atau meningkatkan potensi diri mereka. Sekolah bitara ini sangat penting kerana setiap sekolah ini saya sebut sudah keunikan-keunikan yang ada dan mereka mesti membina niche ataupun kebitaraan mereka ini berdasarkan apa potensi-potensi yang ada di dalam sekolah tersebut dan akhirnya ia akan membentuk negara yang sejahtera. Ini sangat penting. Dan akhirnya laluan pendidikan itu kita tahu dia akan membina sebuah tamadun dan sebuah negara. Betul. Yang penting Akmal, kita nak murid hendak pergi ke sekolah. Mereka sendiri yang nanti nak ke sekolah. Nisa macam merajin pergi sekolah lah. Okey. Alhamdulillah kehadiran 100%. Kalau kawan sebelah Nisa tu itulah kita kena check lah dalam. Tapi betul, saya suka bila YB ada mengatakan murid yang ceria, guru yang bahagia, sekolah bintara dan juga negara sejahtera. Ini merupakan kalau kita fikir balik maksud di sebalik ayat tersebut adalah betul lah sebagai seorang murid. Saya letakkan diri saya sebagai seorang murid. Siapa tak nak? Tak sabarnya nak pergi sekolah. Kenapa sekolah habis pukul 1.10? 1.10 kan sekarang ni. Lama tak pergi sekolah dah. 1.10 macam guru pula tanggungjawabnya, saya tak sabar nak pergi ke sekolah untuk mengajar, untuk mendidik murid-murid kita. Betul? Baik, betul. Saya pasti banyak input yang telah kita kongsikan. Sekali lagi setinggi-tinggi terima kasih kita ucapkan kepada Menteri Pendidikan kita yang berhormat Parlimen Binti Siddiq kerana sudi bersama-sama dengan kami. Saya pasti penonton Didik TV cukup teruja dengan perkongsian. Namun maaf kami ucapkan kerana tidak dapat memancing apa yang patut. Masih lagi ke? Masih lagi. Jadi saya juga ingin mohon maaf kepada YB. Saya murid yang orang kata paling nakal di sini betul lah. Baiklah, terima kasih semua penonton di rumah. Saya Nisa K. Dan saya Akmal Nazri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.